Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, beberapa tahun ini sebenarnya jadi isu berkaitan tentang ada penceramah-penceramah, ustaz-ustaz dianggap sebagai tokoh-tokoh tertentu yang memberikan satu perwatakan yang tidak bagus dalam kuliah-kuliah dan ceramah dan mula diikuti oleh ustaz-ustaz muda. Iaitu mereka ini telah menunjukkan satu sikap yang tidak bagus dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak disebutkan di masjid dan di surau. Tetapi mereka memberi alasan bahawa ia sebenarnya adalah satu culture, satu budaya tempatan bagi orang-orang seperti itu. Orang di tempat itu mungkin tidak menganggap bahawa ia adalah satu perkataan yang buruk, keji, caci dan maki. Tetapi mungkin orang di tempat yang lain menganggap ia seperti itu. Jadi sekiranya kita datang daripada tempat yang menganggap bahawa ia bukan caci, maki dan cela, maka kita bolehlah sebut perkataan itu kerana kita adalah orang tempat berkenaan. Tetapi menariknya, kenyataan seperti itu diulas di dalam podcast Fikrah dan Hujah baru-baru ini. Jom kita dengar pandangan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang hal ini. Cuma doktor, ada sebahagian dan doktor juga menulis dan ramai orang respon bersetuju atas alasan ini ialah bahasa kami. Kan? Ini ialah style, gaya. Tapi saya ingat dia tak bercakap juga dengan keluarga dia bahasa itu. Tindakan itu atas alasan ini adalah bahasa tempat kami. Kita kena tahu uruf ni uruf said ke ataupun uruf khas. Uruf khas ni uruf orang-orang ramai yang bukan bahasa ahli ilmu. Dia mengatakan dia ahli ilmu. Jadi gunalah uruf bahasa ahli ilmu. Kita kenal ramai orang Terengganu. Kita kenal ramai orang utara. Tak kotor pun perkataan dia. Kan? Ada orang kata orang Terengganu memang semua kata kat orang macam tu. Tapi saya rasa ada kawan-kawan Terengganu. Di Perlis ni pun ada juga ustaz-ustaz Terengganu. 2-3 orang tokoh Terengganu. Tokoh, ya. Dia tak ada pun kata setiap kali ataupun kata bodoh kat orang. Ataupun setiap kali pergi fitnah orang. Lepas tu orang tanya apa bukti. Ikutmu lah. Tak ada. Tak ada. Boleh fitnah orang kita kan. Buat cerita bohong. Tak ada. Kita kena bezakan. Ada juga orang share lah punya statement, komen kan. Dilarang bodoh. Dia kata, ni sebut bodoh boleh. Dia kena bezakan di antara statement dan juga maki. Statement macam kita kata, kita dilarang membodohkan akal. Ini tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ni bila kita kata hang ataupun mu. Itu maki. So kita Apatah kena lagi bezakan. dengan menyebut Mufti Selendar dan sebagainya. Itu satu penghinaan yang kita rasa. Yalah, sebab bila dia kata apa, tukar minyak silinder nak jadi mufti, Mamak roti canai, Mamak tebar roti canai nak jadi pakar hadis. Kita mungkin boleh berbeza tapi tak ada. Ya, dia soal akhlak. Soal akhlak. Sebenarnya kita biasa, kita tahu kita dah ada expectation. Kita memang macam tu. Kita tahu dalam dakwah mesti akan ada orang kata kat kita tak, tapi kita duka cita bukan pada dia saja tapi pada orang Muslim yang lain yang dengar, yang akan jadi trend pada anak muda. Betul tu. Lama-lama dia rasa tak salah duk maki hamun orang. Lepas tu buat fitnah. Macam cerita mereka ni maki ulama, kata Imam Syafi'i bodoh. Kalau kita tanya, dia tak dapat buktikan, tapi anak-anak muda dia syok lah. Oh, takkan ustaz dia bohong kan? Mereka ni kata imam-imam mazhab Syafi'i ni bodoh, dia kata. Tapi dia tak dapat buktikan. Dia mereka saja cerita tu. Kemudian dia buat cerita. Termasuklah cerita yang kata apa? Yang kita sebut hari tu, dia kata siapa kahwin dalam masjid, macam-macam cerita dia buat. Fatwa katanya, fatwa. Buat marah kan. Membangkitkan kemarahan orang. Imam Nawawi sesat, dia kata. Tapi semua benda yang dia reka, dia naik marah sebagai satu seolah-olah satu style, gaya dia dalam masjid, yang mana padahal itu adalah fitnah. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Dia sangka benda tu ringan, di sisi Allah berat. Kerana pada satu hari dia akan bertemu dengan kalimat itu pada padang mahsyar kelak. Di atas segala pembohongan, dan dia menanggung pembohongan orang-orang yang mengikut dia, yang percaya dengan dia. Yang percaya dengan dia. Bukan dia sajalah, siapa-siapa yang sama lah. Umum. Termasuk. Dia tu kita tak sebut nama siapa-siapa. Tapi kita, siapa yang macam tu lah. Dan ini adalah benda yang kadang-kadang dijustifikasikan pula dengan kononnya Sayyidina Umar lagi garang. Sayyidina Umar, dia garang, pertama, dia tak maki orang. Kemudian dia tegas tu, dia adalah ulul amri. Dia adalah pemerintah yang menguat kuasa.
Nabi memang tegas, tapi Nabi bukan maki. Memanglah hadis kata Rasulullah idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtaddat ghadabuhu. Nabi itu bila khutbah apa? Merah matanya, apa? Tinggi suara. Tinggi suaranya, hebat marahnya, ka'annahu munziru jaish. Seakan-akan dia memberi arahan pada tentera. Maksudnya pidato yang hebat, bukan maki orang. Hatta Nabi melarang Aisyah untuk Nabi membalas larang. makian. Larang. Dia Assam wa la'nah. satu dua ungkapan sahabat kadang-kadang kata kat, bukan dalam ceramah, dia kan Abu Bakar kata balik kat Quraisy umpamanya. Ini kata ini adalah ungkapan yang orang kata dialog biasa. Tapi bukan jadi duduk di atas pentas yang menjadi Pentas umum. teladan kepada orang lain untuk mendengarnya. Oleh kerana Nabi adalah tempat contoh teladan. Bila Aisyah kata Assalamualaikum wal la'nah kepada Yahudi tu. Aisyah kata mahlan ya Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nanti lu Aisyah, Allah sukakan lunak dalam semua perkara. Kita pun kita tahu kadang kita pun tegas kalau benda yang perlu tegas. Maki ni lain, maki you guna perkataan yang buruk, lucah you tujukan pada individu. You tujukan pada individu. Satu kalau tuju individu, maki dah salah dah. Yang lebih teruk lagi, benda tu tak wujud yang you kata tu. Dia createkan cerita. Dia reka. Dan berapa banyak kena fitnah dia tu telah menimbulkan pergalaian dan pergaduhan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya bila orang tonton sendiri dan orang dengar sendiri, orang tak jumpa apa yang orang tak jumpa. Mana yang dia didakwa kata tu kalau dia suruh cari, macam kita kata Dr. Ruzaimi kata, Ana kata, semua hamba cari kat mana kami kata tak ada. Tapi dia kata ada, mesti ada. Orang percaya. Alhamdulillah kita dah tonton kenyataan yang begitu bagus yang diulas oleh Dr. Mazhar dan juga Dr. Rozaimi, dan terima kasih juga Ustaz Mak Malaya yang mengemudi podcast berkenaan dan dengan begitu baik. Dan saya fikir ini adalah satu perkara penting yang perlu kita ingatkan kepada setiap orang. Iaitu bila kita nak ceramah, kita nak bagi kuliah, bukan orang ni nak dengar apa yang kita kata saja, tetapi orang nak dengar apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Datangkan dalil-dalil kamu, datangkan hujah kamu, dan datangkan juga contoh-contoh yang boleh dilihat bahawa ia datang daripada Nabi SAW. Takkanlah kita nak tunjukkan penceramah-penceramah kita ni jenis suka kata bodoh dekat orang secara khusus, ataupun dia menunjukkan akhlak yang tak bagus, maki, caci, tunjuk isyarat lucah di dalam masjid dan seumpama dengan akhirnya dia akan merosakkan masyarakat kita. Jadi projek memandaikan umat itu tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah projek membodoh-bodohkan umat dan bodoh lagi umat dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita kena pastikan setiap perkataan kita yang kita sampaikan ia adalah satu perkataan yang bagus. Jangan kita hanya sekadar beranggapan bahawa kita dapat tauliah daripada kerajaan negeri, kita dapat tauliah daripada Jabatan Mufti, lalu kita boleh untuk bercakap apa yang kita nak mahu cakap. Tak boleh begitu. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan setiap ucapan, setiap perkataan yang mahu kita lontarkan di hadapan umum, kerana ia akan menjadi wajah kepada agama yang akan dilihat dan dituntut oleh ramai orang. Apatah lagi sekiranya kita itu adalah public figure. Orang yang follow kita tu bukan satu atau dua orang, tetapi ribuan orang. Maka perlulah kita lebih menjaga terhadap hal-hal seperti itu. Ya, mungkin boleh jadi kita terlepas cakap. Satu kali, dua kali itu perkara biasalah. Tapi kalau setiap kali cakap, mesti ada perkataan lucah, mesti ada perkataan kajian, mesti ada perkataan cacian, itu telah menandakan bahawa dakwah yang kita bawa itu bukan menuju kepada Allah Ta'ala, tapi dakwah yang kita bawa itu lebih kepada emosi dan talbisul iblis. Jadi kita kena balik semula kepada track-track yang sepatutnya. Macam tu juga sahabat-sahabat yang menonton. Kalau kita duk tonton satu kuliah, satu penyampaian yang asyik membodohkan orang secara khusus, ia perlulah kita jauhi. Kerana ia tidak mendekatkan kita kepada agama, tetapi lebih menjauhkan kita daripada agama. Saya juga sering kali dalam video-video saya akan sebut bahawa kenyataan ini kenyataan yang bodoh, perbuatan ini adalah perbuatan yang bodoh, fatwa ini adalah fatwa yang bodoh, tetapi kita tidak khususkan ia kepada orang-orang tertentu, tetapi kita nyatakan perkataan tersebut dengan sifat-sifat umum kepada kenyataan, kepada perbuatan, bukan kepada individu. Kerana pada kita, individu boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Wallahu ta'ala alam sahabat. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Jangan lupa untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Sekarang ni dah nak habis dah ni, sikit saja lagi. Buku Sahih Al-Bukhari kita ni, dan Sahih Bukhari kita ni ada pakej ansuran yang mudah untuk anda dapatkan, tapi anda kena segera sebab sudah tak banyak lagi stok untuk pakej ansuran. RM59.90 saja. Dapatkan link dekat bawah. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.